Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidan Matrang. Fokus berita malam ini, seramai 77 individu telah dianugerahkan pingat peringatan Jubli Intan sempena 60 tahun Sarawak Merdeka dalam majlis diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Rabu. Majlis penganugerahan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Hadir sama Isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amah Jumaani Tun Tuan Kubujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amah Muhammad Abu Bakar Mazuki. Ikuti laporan daripada wartawan kami yang membuat liputan. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya hari ini berkesempatan menyaksikan sendiri penganugerahan pingat peringatan Jubli Intan sempena 60 tahun Sarawak Merdeka oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bertempat di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Dan sedikit yang nak saya kongsikan pada hari ini yang mana seramai 77 penerima telah dianugerahkan pingat masing-masing dengan 43 individu menerima pingat peringatan cemerlang Jubli Intan bagi emas, manakala 34 penerima dianugerah pingat peringatan cemerlang Jubli Intan perak. Senarai bagi pingat emas didahului Datuk Seri Fadilah Yusof, General Dr. Muhammad Hashim Muhammad Ali dan Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Diikuti Datuk Aaron Aguragang dan Datuk Roland Sagah Wiin, Datuk Rubiah Wang, Datuk Hasbi Habibullah, Datuk Hanifah Hajar Taib dan Datuk Sri Huang Tiong Si. Senarai penerima diteruskan dengan Lukanisman Awang Sauni, Datuk Idris Buang, Datuk Francis Harden Hollis dan Datuk Dr. Jerib Susil. Seterusnya Datuk Liwan Lagang, Datuk Rozi Yunus, Datuk Len Talif Saleh dan Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Datuk Dr. Anwar Rapai, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh dan Datuk Dr. Penguang Manggil. Selanjutnya Datuk Snowden Lawan, Datuk Abdullah Saidol, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Datuk Gerawat Gala dan Dr. Hazlan Abang Hibni. Diikuti Insinyur Aida Lariwo, Datuk Henry Harry Jineb, Dr. Ripi Lamat dan Muhammad Razi Sitam, Martin Ben. Seterusnya Datuk Majang Renggi, Jefferson Jamit Unyat, Datuk Gerald Rentap Jabu dan Michael Tiang Ming Ti. Turut menerima pingat sama ialah Tan Sri Datuk Sri Peter Chin Fah Kui, Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Leo Toyat Abdullah, Tan Sri Datuk Sri Muhammad Jamil Johari, Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Mat Jerai dan Tan Sri Datuk Sri Safri Awang Zaidil. Seterusnya mengakhiri senarai penerima bagi pingat emas ialah Datuk Sri Abang Karim Tun Datuk Abang Openg, Datuk Joseph Salang, Datuk Pandalela Rinong dan Tania Bugo. Berikut pula senarai bagi penerima pingat peringatan cemerlang Jubli Intan bagi perak yang didahului Datuk Dorin Mayang, Datin Sri En Ong Siok In dan Datuk Fatimah Muhammad Iskandar. Seterusnya Datuk Amar Abdul Hamid Sepawi, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Datuk Baklen Bangik dan Datuk Misnu Taha, Datuk Wee Hong Seng, Datuk Junaidi Ridwan, Adam Yi Siu Sang dan Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri. Seterusnya Lieutenant General Datuk Stephen Mundau, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, Datuk Awang Bujang Awang Antik, Datuk Bishop Donald Juti, diikuti Datuk Osi Murang, Datuk Hamzah Rahman dan Datuk Abdul Ghaffar Sharif. Pingat sama dianugerah kepada Datuk Loling Othman Alwi, Datuk Dr. Adi Badio Zaman Tuah, Lieutenant General Datuk Awi Suboh, Datuk Nahrawi Abdul Rahman, Lieutenant Colonel Robert Rizal Abdullah, Lieutenant David Fu Chiming, Pegawai Waran Beliang Bali, Sarjan Mering Imang, Sarjan Dajai Angi, Korporal Ungge Antin, Lance Corporal Sigai Nawan, Lance Corporal Bajau Ladi, diikuti Anderson Ngalai dan Safa Ghaffar. Dua penerima yang tidak dapat hadir ke upacara berkenaan ialah Datuk Laura Lee Ngien Hyun dan Grace Wong Siu Mi. Baik, untuk makluman, pingat dan anugerah khas ini dianugerahkan kepada mereka yang telah pun berkhidmat dan juga menyumbang jasa kepada Sarawak, bumi kenyalang yang tercipta ini. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan hari ini. Sekian laporan saya, Lia Amira bersama rakan setugas Zul Haikal dan Nur Syahidah. Salam bekas. Sementara itu, beberapa penerima yang sempat ditemu bual wartawan unit komunikasi Awam Sarawak merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas penganugerahan tersebut. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak atas penganugerahan pingat Jubli Intan sempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka.
InsyaAllah kita sama-sama berusaha untuk membangunkan Sarawak bersama dengan Yang Amat Berhormat Premier untuk pastikan bahawa Sarawak terus maju dan makmur. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri, terutama kepada Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Banjo Premier kita yang telah menganugerahkan peringatan Jubli Intan kepada penerima yang telah menabur bakti. Saya sebagai generasi kedua selepas merdeka Sarawak telah kemerdekaan Sarawak, kita merasa telah melihat banyak pembangunan yang telah kita rasai, dan kita sebagai pemimpin masa sekarang perlu meningkatkan lagi dan meneruskan pembangunan ini kerana kita tidak mahu ketinggalan. So kita memberikan ucapan selamat maju makmur kepada semua, dan dengan itu kita mengharapkan kita dapat meneruskan cinta kita kepada Ibu Pertiwi dan juga cinta kita kepada Sarawak sebagai tempat kita, tempat tinggal kita, tanah tumpah darah. Perasaan ini memang gembira, sangat-sangat gembira, sebab ini adalah satu mungkin penghargaan daripada kerajaan negeri untuk jasa yang saya sumbangan selama saya menjadi artis sebagai komposer dan penyanyi. Inilah anugerah daripada kerajaan negeri untuk artis, untuk penyanyi yang veteran. Sebenarnya peringatan Jubli ini memang sangat-sangat berharga untuk setiap insan yang ada sumbangan. Jadi harapan bagi saya supaya penyanyi artis kita di tanah air Sarawak ini supaya bekerja gigih dan bekerja betul-betul bekerja keras demi bangsa dan negara kita. Seterusnya, pembinaan Lebuh Raya PAN Borneo telah siap sebanyak 96.6% dan dijadual lengkap sepenuhnya pada bulan Disember tahun ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, beberapa tempat yang masih belum siap sepenuhnya termasuk Lambir, Sri Aman, Bukit Bangunan, Lupon dan Sarike. Tempat lain akan berjalan lancar, only that place. So by that time, this PAN Borneo will be a game changer for Sarawakian, for our business, for life, our travel. Katanya semasa ditemu bual selepas lawatan ke tapak projek pembinaan Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak di tapak pembinaan Jejambat Berkenu Miri pada Selasa. Dalam pada itu, beliau berkongsi pengalaman yang mengetuai rombongan jelajah eksplorasi Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak yang memulakan perjalanannya dari Kuching pada Isnin. From Miri to Kuching, this is a very smooth ride, a very interesting view, and indeed to us, we acknowledge this is a game changer for Sarawak. Datuk Amar Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan telah melakukan lawatan ke Jejambat Nyabau di Batu Lima, persimpangan Jalan Bakun Junction Sungai Tagap, Work Package 10 dan Link Sungai Tagap, Pujut, Work Package 11. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan menjelajahi Lebuh Raya PAN Borneo pada bulan September nanti. Balik dengan perkembangan berikut, syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi Maxis telah menubuhkan hub internet serantau baru yang terletak di Pusat Operasi Teknikal Maxis, Kuching bagi meningkatkan kelajuan internet pelanggannya di Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, penubuhan hub ini selaras dengan misi utama Kerajaan Sarawak untuk memastikan akses kepada sambungan internet berkelajuan tinggi yang saksama untuk rakyat di negeri ini. Oleh itulah, maka saya amat mengalu-alukan usaha yang diambil oleh pihak Maxis supaya dapat membantu kita untuk mempercepatkan transformasi yang kita sasarkan dan secara langsung dapat membantu rakyat di seluruh Sarawak, tak kira di bandar ataupun di luar bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Hub Internet Serantau Maxis di Kuching pada Rabu.
Datuk Julaihi turut mengalu-alukan usaha Maxis dalam membantu menyediakan perkhidmatan internet yang pantas kepada rakyat di Sarawak kerana ia merupakan salah satu pemangkin kepada kemajuan ekonomi seperti yang termaktub dalam Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Itulah maka saya selalu menyuruh kepada industry players lah, service providers supaya melihat bagaimana boleh membantu kami untuk mempercepatkan connectivity statewide, bukan hanya fokus kepada kawasan bandar sahaja, tetapi juga kepada kawasan di luar bandar. Kawasan luar bandar di Sarawak ini meliputi kawasan pesisiran, juga meliputi kawasan pedalaman. Maxis merupakan syarikat telekomunikasi pertama membina hub internet serantau di Sarawak dengan sambungan kandungan antarabangsa secara langsung dan berjaya mengurangkan 58% trafik mudah alih di Malaysia Timur. Ekoran ianya telah ditempatkan di hub serantau ini. Dalam sidang media selepas majlis tersebut, Datuk Julaihi memberitahu sehingga hari ini sebanyak 3,708 daripada 7,000 menara telekomunikasi telah siap dibina. Manakala di Bintulu dengan golongan belia disaran untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh kelab atau persatuan serta memanfaatkan platform digital dan media sosial bagi meningkatkan keupayaan diri. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, platform digital dan media sosial perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh golongan belia. Ahli Parlimen Bintulu itu menegaskan negara memerlukan belia matang, celik teknologi dan mempunyai nilai adab serta kesopanan tinggi serta satu platform yang boleh menyelahkan potensi mereka dengan bergerak aktif dalam aktiviti persatuan. Datuk Seri Tiong berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh pegawai khas beliau Stephen Kong Kai Seng semasa program jelajah Jenta Belia peringkat bahagian Bintulu 2023 pada Ahad. Tambah beliau, Belanjawan 2023 telah merangka pelbagai bentuk inisiatif dan program bagi memberi penekanan kepada kepembudayaan belia berorientasikan masa depan dalam menangani isu-isu sebenar dihadapi semua kelompok belia di Malaysia. Ia meliputi aspek pendidikan, latihan, daya cipta, daya tahan, kemahiran, teknologi, sukarelawanan, bersamaan dan tradisi sejajar dengan gagasan Malaysia Madani, jelasnya. Justru Datuk Seri Tiong berharap golongan belia dapat merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan khususnya dalam memperkasa ekonomi diri dan keluarga demi pembangunan negara yang berterusan serta pelbagai pelapis pemimpin negara masa depan. Program anjuran pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu berlangsung dari 12 sehingga 13 Ogos itu menyajikan pelbagai aktiviti menarik, jualan makanan dan minuman serta peluang pekerjaan kepada para pengunjung. Tawaran di Siaman, jelajah eksplorasi Lebuh Raya Pen Borneo 2023 yang berangkat dari perkarangan Pasar Raya Fale Kuching pada Isnin berkesempatan singgah di Bukit Bangunan sebelum meneruskan perjalanan ke tapak pejabat Pen Borneo di Betong. Rombongan tersebut diketuai oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi untuk melihat perkembangan terkini projek tersebut dari Kuching hingga ke Miri. Menyambut ketibaan rombongan di Bukit Bangunan ialah Pegawai Daerah Pantu Langgong Wasam serta Juruterawal Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Minjo. Antara aktiviti rombongan di Bukit Bangunan adalah mengunjungi kemah pameran bagi mengenapasti status kemajuan dan naik taraf cadangan projek Lebuh Raya Pen Borneo bahagian Jalan Bukit Bangunan. Laporan diteruskan di Kota Semarahan, satu memorandum persefahaman MOU telah ditandatangani antara Universiti Teknologi Mara UiTM Malaysia bersama Universitas Pancabakti UPB Pontianak Indonesia sebagai rakan institusi strategik berkuat kuasa selama 3 tahun. Menurut Rektor UiTM Cawangan Sarawak Profesor Datuk Dr. Jamil Jamali berkata, perjanjian kerjasama ini adalah salah satu pendekatan akademik yang dicapai sebagai tanda kerjasama dan komitmen kedua-dua universiti untuk mencapai objektif yang telah dipersetujui secara bersama dalam mempromosikan kecemerlangan akademik, memperkasakan inovasi serta meningkatkan perkongsian ilmu di peringkat global. So I hope this is a beginning, a very good beginning of a lot more visits from each other lah untuk memastikan anak-anak muda kita mendapat pendidikan bertaraf dunia, pendidikan yang ada kolaborasinya. Kalau UiTM contohnya tidak ada bidang research berkenaan, kalau Pancabakti ada, kita collaborate. Kita tak perlu reinvent the wheel. Kita just collaborate resources kita supaya kita dapat maju ke depan. Our main competition is not each other tapi daripada negara barat dan sebagainya. Yeah.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis menandatangani MOU antara Universiti Teknologi Mahara UiTM Cawangan Sarawak dan Universitas Panca Bakti UPB Indonesia di UiTM Kota Semarahan pada Rabu. Melalui kerjasama ini juga tambahnya kedua-dua universiti menyasarkan beberapa perancangan strategik yang merangkumi elemen pendidikan dan jaringan industri, pendidikan yang berkualiti, membuka luas peluang pertukaran untuk pelajar inbound dan outbound serta tenaga pengajar yang meliputi latihan industri serta penyertaan projek pendidikan secara bersama. Sekian isi malam bersama saya Fidan Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov dan muai dan UKAS channel di YouTube. Sebelum berakhir, kami tinggalkan video majlis penganugerahan pingat peringatan Jubli Intan sempena 60 tahun Sarawak Merdeka di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu. Saksikan #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.